Assalamualaikum dan selamat pagi kepada pelajar-pelajar. Okey, untuk subjek PKE hari ini kita nak ulang kaji. Okey, topik lita arus terus. Okey, first kali kita nak recall semula. Okey, first kali kamu kena tahu kuantiti dan juga unit dalam lita AT. Okey, kita dah belajar ada 6 kuantiti iaitu cas, arus, voltan, rintangan, kuasa dan juga tenaga. Okey, apa yang cikgu nak highlightkan kat sini, kamu perlu ingat dia punya simbol kuantiti dan juga unit dia. Okey, untuk setiap kuantiti tu. Okey, untuk definisi tu kamu boleh baca sendiri, cuma yang penting sekali kamu perlu ingat dia punya kuantiti dan juga unit. Okey, sebab apa? Sebab unit tu penting bila kamu nak masuk pengiraan nanti. Kamu kena letak pada bahagian belakang dekat jawapan kamu tu. Okey. Lepas tu nombor 2 pula, kamu kena tahu mengenai hukum Ohm. Okey, apa dia hukum Ohm? Hukum Ohm adalah arus yang mengalir melalui beban berkadar terus dengan voltan dan berkadar songsang dengan rintangan. Okey, kita tahu formula hukum Ohm adalah V sama dengan IR. Kita ada hukum segitiga macam dalam gambar tu. So, senanglah kamu nak cari. Bila nak cari I dengan R, kamu tutup je pada apa yang kamu nak cari tu. Okey. Nombor 3 pula, kita juga belajar mengenai hukum arus Kirchhoff, HAK. Okay, HAK ni adalah jumlah algebra arus yang masuk dan keluar pada satu nod bersamaan dengan sifar. Okay, kalau kita dah belajar hari tu, gambar tu, nak tahu dia positif ke negatif, kita tengok melalui pergerakan arus dia. Kalau dia masuk positif, kalau dia keluar negatif. Okay. So, kita boleh dapati hukum arus Kirchhoff ni jumlah I masuk dia sama juga dengan jumlah I yang keluar. Lepas tu nombor 4 kita juga belajar HVK. Okay, HVK ni adalah jumlah voltan bersamaan dengan sifar. Kalau kamu tengok gambar tu litas sesiri. Okay, jumlah voltan yang ada tu kita samakan dengan kosong. Lepas tu kita totalkan semuanya. Macam mana nak tahu dia punya sign positif ke negatif, kita tengok pada polariti dia. Okey, lepas tu kita boleh simpulkan jumlah voltan punca tu adalah sama dengan jumlah susuk voltan. Okey, susuk voltan tu adalah voltan yang ada selain daripada Vs tu lah, V1, V2 dan juga V3 tu. Okey. And then nombor 5, kita kena tahu juga mengenai kuasa. Okey, hubung kait antara voltan, arus, rintangan dan juga kuasa. Kita tahu formula kuasa adalah P sama dengan IV. Kita boleh juga gunakan hukum segitiga tu untuk kita nak cari I, nak cari V. Okey, sama je kaedah dia. Lepas tu dalam bulatan ni kita boleh tengok formula yang ada tu untuk arus, kuasa, voltan dan juga rintangan tu kita dah derive dia, kita dah kembangkan dia. So, kita ada banyak formula kat sini. Macam cikgu ambil kuasa lah kan. Kuasa kita tahu P sama dengan IV. Selain daripada P sama dengan IV, kamu juga boleh pakai formula V square over R ataupun I square darab R. Kita tengok kepada soalan, bergantung kepada maklumat yang diberi. Okay, and then kamu kena pilihlah formula mana yang sesuai. Okay, seterusnya nombor 6, kita juga dah belajar pembahagi voltan. Okay, pembahagi voltan ni hanya digunakan dalam lita siri sahaja. Okay, bila masa kita nak pakai formula pembahagi voltan ni, kita pakai bila kita nak kira voltan tanpa mengambil kira arus. Okay, so macam tu lah formula dia dalam gambar tu. Okay, nak cari V1 sama dengan R1 per R1 plus R2 darabkan dengan Vs. Sama jugalah nak cari V2. Nombor 7 pula, kita juga dah belajar mengenai pembahagi arus. Okay, kita tahu pembahagi arus ni hanya digunakan pada lita yang disambung secara selari. Okay, kita nak kira nilai arus pada setiap cabang tu, kita boleh hitung menggunakan formula macam dalam gambar tu. Okay, tanpa mengambil kira voltan. Kalau kita tengok formula tu tak ada pun voltan. Okay, so macam mana nak cari I1? Kita ambil rintangan dekat sebelah dia. Okay, kita ambil R2 perkan dengan jumlah yang ada. Okay, R1 plus R2 kita darabkan dengan IJ. Sama juga lah dengan I2. Nak cari I2, kita ambil R1 perkan dengan R1 plus R2 kita darabkan dengan IJ. Okey, seterusnya kamu juga perlu tahu ciri-ciri lita sesiri dengan selari. Kita tengok dulu yang lita sesiri dulu.
Okey, apa itu litar siri? Litar siri adalah apabila dua komponen bersambung pada satu nod yang sama. Okey, kalau kamu tengok gambar tu, kita tahulah dia bersambung pada satu nod yang sama je, dia tak berpecah. Okey, maka kita boleh panggil dia litar sesiri. Okey, macam mana nak cari RJ ataupun jumlah rintangan dalam litar sesiri? Kita boleh pakai formula RJ sama dengan R1 plus R2. Kita tambah je semua nilai rintangan yang ada. Okey, lepas tu kita perlu tahu jumlah arus dalam litar sesiri ni adalah sama pada setiap perintang tu. Okey, IJ sama dengan I1 sama dengan I2. Okey. And then untuk voltan pula, kita tahu VJ sama dengan hasil tambah susuk voltan tu. Okey, VJ ataupun VS sama dengan V1 plus V2. Okey. And then nak kira kuasa, kita guna formula kuasa lah. Okey. Lepas tu kita tengok ciri-ciri litar selari pula. Okay, litar selari ni apabila keadaan di mana dua komponen atau lebih bersambung pada dua nod yang sama. So kalau kamu tengok gambar tu, dia bersambung pada dua nod. Dia dah berpecah dah. Okay, so maka jumlah rintangan, nak cari jumlah rintangan, formula dia adalah 1 per RJ sama dengan 1 per R1 plus 1 per R2. Okay, kalau litar selari ni, voltan pada semua perintang adalah sama dengan VS tu. Okay, kalau tadi arus sama, sekarang ni litar selari voltan sama. Okay, kalau arus pula adalah hasil tambah pada setiap cabang. Okay, IJ sama dengan I1 tambah I2. Kita tahu I1 tu mengalir. Setiap cabang tu arus mengalir lah. Kalau R1, arus yang mengalir adalah I1 lah. Kalau pada R2 tu arus yang mengalir adalah I2. Okay, nak kira kuasa, pakai formula kuasa. Okay, sekarang ni kita nak masuk kepada pengiraan. Okay, bila mula-mula kamu dapat soalan, kamu analisis dulu litar tu. Okay, analisis, tengok dia litar apa. Okay, sekarang ni dia bagi litar sesiri. Okay, lepas tu kita tahu arus dia mengalir lah kat sini. Okay, IJ. And then kita perlu tahu juga dalam litar sesiri ni, kita dah belajar tadi ciri-ciri dia kan. Okay, apa formula nak cari RJ, nak cari voltan, nak cari arus, semua tu kita perlu tahu. Okay, so kita baca soalan dia, dia nak hitung jumlah rintangan RJ. Maka, okay, untuk I, kita pakai formula RJ sama dengan R1 hasil tambah antara semua perintang tu. Okay, sebab ada 3 perintang, maka kita tambahlah ke semuanya. R1 tambah R2 tambah R3. Tu kita tambah 2 tambah 5 tambah 3. Kamu akan dapat 10 ohm. Jangan lupa letakkan unit ohm pada jawapan akhir. Okay, nombor 2 pula. Dia nak jumlah arus IJ. Okay, IJ ni kamu boleh pakai formula hukum ohm. Sebab kamu dah tahu dia punya VS. Kamu dah tahu juga dia punya RJ. Maka pakai formula hukum ohm lah. Okay, so VS dalam soalan dia dah bagi 9. RJ kamu dah dapat tadi 10. Maka jawapan dia adalah 0.9 ampere. Okay, and then nombor 3, dia nak susuk voltan pada perintang R1, R2 dan juga R3. Yang ini, susuk voltan ni kamu boleh pakai dua kaedah. Sama ada kamu nak pakai formula hukum ohm ataupun nak pakai formula pembahagi voltan. Okay, mana-mana pun boleh. So, cikgu nak pakai formula hukum ohm. Maka nak cari susuk voltan pada R1, kita labelkan dia VR1 sama dengan I R1. Kita tahu dalam litar sesiri, arus yang pada R1 ni, arus pada R2, arus pada R3 adalah sama. Maka sebab tu lah kita boleh pakai hukum ohm. Okay, so arus tadi kita dah dapat 0.9. So 0.9 darabkan dengan R1. R1 adalah 2. So dapatlah 1.8 volt. Okay, nak cari VR2 sama dengan I R2. Okay, masukkan 0.9 darabkan dengan R2 adalah 5. So dapatlah 4.5 volt. Okay. Lepas tu VR3, I R3. So 0.9 darab dengan R3 adalah 3. So dapatlah 2.7 volt. Okay, nak guna formula pembahagi voltan pun boleh.
Nak guna yang ini pun boleh. Okey, lepas tu nombor 4 dia nak kuasa yang dilesapkan oleh perintang R2. Okey, maka kamu kena cari kuasa pada perintang, bukan kuasa pada voltan. Okey, so PR2. Kita labelkan dia PR2 sama dengan IV R2. Okey, kita tahu formula kuasa adalah IV kan. Tapi V tu kita kena ambil V pada R2 sebab dia nak kuasa pada perintang R2. Maka kita boleh pecahkan formula tu. V tu kita tahu IR2. Okay, so kita dapat formula I square R2. Okay, so bila formula dah jadi I square R, maka kita boleh masukkan lah. I tu adalah 0.9 kuasa 2 darab R2 adalah 5 ohm. So, kamu akan dapat kuasa 4.5 watt. Okay. So, itulah macam itulah cara nak kira untuk soalan ni. Seterusnya, kita nak tengok soalan nombor 2. Okay. Kita tahu yang ini diberi litar selari. Okay. So, pertama dia nak RJ. Kita boleh kira satu-satu. Kita kena simplifykan litar ni. Okay. Kita ambil dulu R1 dengan R2. So, masukkan dalam formula 1 per R12 sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2. Okay. Simplifykan formula tu, R12 sama dengan R1 R2 per dengan R1 plus R2. Kamu akan dapat 4 darab 6 perkan dengan 4 tambah 6. Okay, dapat 2.4 ohm. Lepas tu kita ambil yang ni pula. Okay, so 1 per R34 sama dengan 1 per R3 tambah 1 per R4. Simplifykan dia, R34, kamu akan dapat R3 R4 per dengan R3 tambah R4. Okay, masukkan dalam formula 3 darab 2 per dengan 3 tambah 2. Dapatlah 1.2 ohm. Okay, bila dah macam tu, litar kamu pun dah jadi simplified, maka kamu boleh cari RJ lah. Okay, 1 per RJ, okay, tambahkan 1 per R2, R12, tambah dengan 1 per R34. Okay, so simplifiedkan dia, RJ sama dengan R12 darab R34 per R12 tambah R34. Masukkan dalam formula 2.4 darab 1.2 perkan dengan 2.4 tambah 1.2. Maka RJ kamu adalah 0.8 ohm. Okey, settle soalan nombor 1. Kita nak tengok pula soalan nombor 2. Dia nak IJ. Maka kamu boleh pakai formula hukum ohm. Okey, IJ sama dengan VS over RJ. So, VS dah ada dalam soalan 9. RJ kamu adalah 0.8. Maka jawapan dia 11.25 ampere. Okey, yang nombor 3 pula. Dia nak susut voltan pada perintang. R1 untuk kesemua perintang. Maka kita tahu ciri-ciri litar selari, voltannya, susut voltan dia adalah sama dengan punca voltan dia. Maka V pada R1 sama dengan VR2 sama juga dengan V pada R3 sama juga dengan V pada R4. So, sama juga dengan VS. Maka jawapan dia adalah 9 volt. Okay. Sebab itulah pentingnya kamu kena tahu dia punya ciri-ciri tadi. And then nombor 4 dia nak kuasa yang dilesapkan oleh perintang R2 dengan R3. So PR2. Yang ini sebab kamu dah, kita tahu formula kuasa kita ada 3 kan. Formula P sama dengan IV. Formula P I square R dengan V square over R. Sekarang ni kamu dah tahu dia punya V pada setiap perintang tu. Maka kalau kamu nak cari PR2, kamu boleh pakai formula V square over R lah. Sebab kamu dah tahu VR2 adalah 9 tadi. Maka maka kamu boleh pakai formula V square over R. So, masukkan 9 square bahagi dengan 6.
dapatlah 81 per 6, kamu akan dapat 13.5 watt. Okey, P R3 pula. Okey, V R3 square over R3. So, yang ini 9 square per 3. So, 81 bahagi 3 dapatlah 27 watt. Seterusnya, kita nak tengok soalan nombor 3. Kalau yang ini, susunan perintang R2 dengan R3 ni dia dah nampak beza kan? Okay, dia cuma nak kelirukan kita. Tapi kita perlu tahu ini adalah litar selari. Okay, bukan litar sesiri. Sebab dia dipisahkan antara dua node kat sini. Okay, so macam mana soalan pertama dia nak suruh cari RJ. Maka kita kena kira satu-satu lah. Okay, simplifikan R2 dengan R3 ni, jadikan dia satu perintang. Maka pakai formula R23 sama dengan R2 darab R3 perkan dengan R2 tambah R3. Masukkan dalam formula 4 darab 8 per 4 tambah 8. Kamu akan dapat jawapan dia 2.667 ohm. Okay, bila kamu dah simplify dia, kamu akan dapat dia punya litar dah jadi macam ni dah. Okay. Okay, so yang ini adalah R1, yang ini adalah R23 yang kita dah kira tadi. Maka nak cari RJ, okay, sama dengan R1 darab R23 perkan dengan R1 tambah R23. So, masukkanlah dalam formula 2 darab 2.667. Okay, perkan dengan 2 tambah 2.667. Okay, so jawapan dia 1.143 ohm. Okay, and then soalan nombor 2, dia nak VR2. Okay, VR2 maka kita tahu dalam litar selari, okay, kita dah identify dah dia tadi, semua adalah litar selari, maka voltan pada R2 tu adalah sama dengan voltan supply dia. So, jawapan dia 240 volt. Okay, nombor 3, dia nak arus pada R2 dengan R3. Maka, so I R2, kita boleh pakai formula hukum Ohm. Okay, so V2 over R2. Okay, V2 adalah, kita tahu V2 tadi dah cari dah, 240 sama dengan VS tadi. R2 dia adalah 4 Ohm. Okay, so jawapan dia adalah 60 ampere. Okay, IR3 pula V3 per dengan R3. V3 pun sama 240 volt. Okay, perkan dengan 8 ohm ni. Okay, so 8 sama dengan 30 ampere. And then soalan nombor 4, dia nak kuasa yang dilesapkan oleh perintang R1. So P R1 sama dengan, kita boleh pakai formula V square over R. Okay, sebab kita dah tahu dah V voltan adalah sama kan. So dah tahu dah nilai voltan dia R1 perkan dengan R1. Okay, so masukkan 240 kuasa 2 per dengan R1 adalah 2 ohm. Maka jawapan dia adalah 28.8 kilowatt. Okay. And then soalan last sekali, kuasa voltan bekalan yang dibekalkan oleh batan bekalan. So yang ini ada dua formula yang kamu boleh pakai. Sama ada PS sama dengan VS square over RJ. Okay, kamu boleh pakai V square over R tapi kena ambil VS perkan dengan RJ, ataupun kamu boleh juga pakai PS sama dengan IJ VS, IV, P sama dengan IV. So, kamu boleh pilihlah mana-mana yang nak. Okay, kalau kita masukkan dalam formula yang ini, VS square ni, kamu akan dapati jawapan dia sama tau. So, masuk je. 240 kuasa 2 per dengan RJ, dah dapat dah soalan mula-mula tadi. 1.143. So, jawapan dia 50.4 kilowatt. Okay, kalau kamu guna formula PS sama dengan IJVS ni, kamu akan dapati jawapan dia pun sama, 50.4
kilowatt. So boleh pilih lah nak pakai formula yang mana. Cuma yang penting kamu kena tahu konsep macam mana nak jawab soalan. Okay. Okay, seterusnya kita nak tengok soalan yang terakhir. Okay, yang ini dia dah bagi gabungan lita sesiri dengan selari. Okay, identify lah dulu yang mana satu lita siri, yang mana satu lita selari. So, R1 dengan R4 ni adalah lita sesiri, R2 dengan R3 ni adalah lita selari. Okay, macam mana nak tahu? Kita tengok susunan lita tu lah. Okay, so tengok baca pula soalan dia ada bagi maklumat apa. So, dia bagi VR1 sama dengan 72 volt. Okey, so tulislah bagi senang nampak dekat R1 tu. Okey, so kita boleh jawablah soalan pertama. Okey, dia nak arus. So, kita kira satu-satu. I R1 dulu. Okey, kita tahu arus dalam lita sesiri adalah sama kan pada setiap perintah. Maka I R1 sama juga dengan IJ, sama juga dengan I4. Okey, I R4. Okay, sebab apa? Sebab dia sesiri. Okay, lepas tu kita kira lah IR1. Okay, kita masukkan dalam formula hukum Ohm. Okay, kita VR1 over R1. Sebab apa? Dia dah bagi dah VR1 tu. Okay, so kita boleh terus masukkan 72 bahagi 8 Ohm. Kamu akan dapat 9 ampere. Okay, so bila dah dapat IR1, kamu akan automatik dapat IR4, 9 ampere. Lepas tu, kamu nak cari IR2 pula. Okay, IR2 kamu boleh pakai formula pembahagi arus. Okay, formula pembahagi arus terdarabkan dengan rintangan sebelah dia. So, R3 per dengan R2 tambah R3 darabkan dengan IJ. Okay, so 3 per 6 tambah 3 darab dengan 9. Kamu akan dapat 3 ampere kat sini. Okey, lepas tu kamu nak cari IR3 pula. Okey, IR3 pula. Kamu boleh pakai dua formula kat sini. Sama ada kamu nak pakai hukum arus Kirchhoff ataupun formula pembahagi arus macam IR2 tadi. Okey, so kalau hukum arus Kirchhoff, dia akan jadi macam ni lah. IJ tolak IR2. Okay, so IJ adalah 9 tolak IR2 yang kita dah dapat tadi, kamu akan dapat 6 ampere. Okay, ataupun kamu juga boleh pakai formula pembahagi arus IR3 sama dengan R2 per R2 plus R3 darab IJ. So, masuk formula 6 per 6 tambah 3 darab 9. Kamu akan dapat jawapan yang sama, iaitu 6 ampere juga. Okay. Seterusnya kita nak jawab soalan nombor 2 pula. Okey, so nombor 2 adalah dia nak voltan yang melalui setiap perintah. Okey, so VR1 tak perlu carilah sebab dia dah bagi tadi. Dia nak VR2. Okey, so VR2 ni kita tahu dia lita selari dengan VR3. Maka kita boleh tulis VR2 sama dengan VR3. Sebab apa? Sebab dia selari. Okey, so carilah VR2 sama dengan pakai formula hukum Ohm. V sama dengan IR. Okay, VR2, I2, R2. Okay, I2 dah tahu tadi 3, R2 adalah 6 Ohm. Kamu akan dapat 18 volt. Okay. Lepas tu VR3 pun samalah 18 volt. Okay, and then VR4. VR4 ni masuk formula sama, I4, R4. Okay, 9 darab 4. So, dapatlah jawapan dia 36 volt. And then, soalan last sekali, dia nak voltan punca. So, voltan punca ni kamu kena totalkan VR1 tambah dengan VR2 tambahkan dengan VR4. Okay, tak perlu masukkanlah VR3 sebab voltan dia sama antara dua tu. So, masukkan 3 ni je. Okay, so 72 tambah 18 tambah 36. So, voltan supply dia adalah 126 volt. Okay, so settle lah untuk semua soalan lita AT untuk ulang kaji lita AT kita. Okay, terima kasih semua.